Salam sejahtera, hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan dua tamadun yang berbeza, yaitu tamadun Melayu dan tamadun Barat. Dalam pembentangan ini, kami akan menerangkan sedikit sebanyak tentang tamadun Melayu dan tamadun Barat, serta persamaan dan perbezaan antara kedua-dua tamadun dari segi nilai etika dan cara hidup. Diharapkan pembentangan ini dapat memberi sedikit pengetahuan dan kefahaman kepada kita semua. Salam sejahtera, hari ini saya Helsi akan membentangkan tajuk saya yaitu Tamadun Melayu dengan fokus kepada konsep etika dan sumbangan peradaban. Pertama sekali, mari kita lihat konsep etika dalam Tamadun Melayu. Etika dalam Tamadun Melayu ini berasaskan dua perkara utama yaitu agama dan adat. Agama berperanan membentuk nilai moral seperti kejujuran dan tanggung jawab. Manakala adat pula memperkukuhkan cara hidup masyarakat agar sentiasa beradab dan menghormati antara satu sama yang lain. Masyarakat Melayu sangat menekankan kesopanan budi pekerti dan hormat menghormati. Contohnya, cara mereka berkomunikasi penuh dengan bahasa yang halus serta sopan santun, seperti penggunaan panggilan hormat kepada orang tua atau pemimpin. Nilai ini menjadi asas kepada keharmonian dalam masyarakat Melayu. Selain itu, hubungan antara raja dan rakyat juga mencerminkan etika yang tinggi dalam sistem pemerintahan Melayu. Raja dianggap sebagai payung kepada rakyat, manakala rakyat pula menunjukkan kesetiaan dan taat kepada raja. Prinsip ini mewujudkan hubungan yang harmoni serta mengekalkan kestabilan dalam pemerintahan. Kita lihat pula sumbangan peradaban dalam Tamadun Melayu. Antara sumbangan peradaban yang terpenting ialah sistem pemerintahan beraja yang tersusun. Sistem ini menjadi asas kepada pembentukan kerajaan-kerajaan Melayu awal seperti Kesultanan Melayu Melaka. Ia menunjukkan kebijaksanaan orang Melayu dalam mengurus hal ehwal negeri, menetapkan undang-undang dan menjaga keamanan rakyat. Selain itu, Tamadun Melayu juga menyumbang kepada perkembangan bahasa, kesusastraan dan seni budaya. Bahasa Melayu dijadikan bahasa ilmu, bahasa perdagangan, dan bahasa diplomasi. Karya-karya seperti Hikayat Hang Tuah dan sejarah Melayu pula memperlihatkan ketinggian nilai moral, semangat kepahlawanan, serta kecintaan kepada bangsa dan tanah air. Bukan itu sahaja, Tamadun Melayu turut terkenal dengan kemajuan dalam perdagangan maritim. Contohnya, Melaka pernah menjadi pusat perdagangan antara bangsa yang terkenal di rantau Asia. Selain pusat ekonomi, Melaka juga menjadi pusat ilmu dan penyebaran agama Islam, menarik ramai ulama serta pedagang dari luar. Baiklah, kesimpulannya, Tamadun Melayu merupakan sebuah tamadun yang tinggi nilai etika dan kaya dengan sumbangan terhadap pembangunan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Nilai-nilai seperti sopan santun, hormat, dan budi bahasa masih menjadi tunjang kepada identiti bangsa Melayu hingga ke hari ini. Sekian daripada saya, terima kasih. Selamat sejahtera dan salam hormat. Saya Robi akan meneruskan pembentangan dengan fokus kepada nilai-nilai murni dan kod etika dalam Tamadun Melayu. Pertama, mari kita lihat nilai-nilai murni dalam Tamadun Melayu. Nilai-nilai ini menjadi asas kepada pembentukan masyarakat yang harmoni dan seimbang. Antara nilai penting ialah semangat gotong royong dan tolong-menolong. Amalan ini sudah lama menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat Melayu. Sebagai contoh, semasa majlis kenduri, membina rumah atau kerja kampung, semua penduduk akan turun ke padang membantu tanpa mengharapkan balasan. Inilah yang menjadi masyarakat Melayu hidup dalam suasana saling menghargai dan bersatu hati. Selain itu, masyarakat Melayu juga menekankan taat setia dan hormat kepada pemimpin.
Rakyat menunjukkan kesetiaan kepada raja dan pemimpin mereka karena percaya bahwa kepemimpinan yang baik membawa kesejahteraan kepada semua. Sikap hormat ini bukan saja ditunjukkan kepada raja, tetapi juga kepada orang tua, guru, dan mereka yang lebih berpengalaman. Nilai seterusnya ialah budi bahasa, kesederhanaan, dan keadilan sosial. Budi bahasa mencerminkan kehalusan jiwa orang Melayu yang sentiasa menjaga tutur kata dan perbuatan. Kesederhanaan. Seterusnya, kita lihat kepada kod etika dalam tamadun Melayu. Kod etika ini berperanan sebagai panduan moral dan tingkah laku masyarakat. Antara nilai utama dalam kod etika ialah budi pekerti dan hormat menghormati. Nilai ini diterapkan sejak kecil lagi bagi membentuk individu yang sopan dan berakhlak tinggi. Dalam kehidupan seharian, masyarakat Melayu diajar untuk menghormati orang lain tanpa mengira pangkat, umur, atau kedudukan. Nilai berikutnya ialah amanah dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Masyarakat Melayu percaya bahwa setiap individu memegang tanggung jawab tertentu, sama ada sebagai pemimpin, pekerja, atau ahli keluarga. Sikap amanah dan tanggung jawab ini penting untuk mengekalkan kepercayaan dan kesejahteraan dalam komuniti. Akhir sekali, terdapat nilai keadilan dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Pemimpin Melayu dahulu terkenal dengan sikap adil dan bijak dalam menyelesaikan masalah. Contohnya, dalam sistem perundangan tradisional Melayu, setiap keputusan diambil secara berhati-hati dan mengambil kira kepentingan semua pihak. Kesimpulannya, nilai-nilai murni dan kod etika dalam tamadun Melayu telah melahirkan masyarakat yang berdisiplin, berakhlak tinggi, dan bersatu padu. Nilai-nilai ini bukan sahaja menjadi warisan bangsa, tetapi juga panduan penting untuk generasi hari ini. Salam sejahtera dan salam hormat. Saya, Cedric, akan meneruskan pembentangan dalam tajuk Tamadun Barat yang merangkumi dua aspek utama, yaitu konsep etika dan sumbangan peradaban. Pertama, kita lihat kepada konsep etika dalam tamadun Barat. Etika Barat banyak berasaskan kepada rasionalisme dan humanisme. Ini bermaksud mereka menilai baik dan buruk sesuatu perbuatan berdasarkan akal pikiran manusia, bukan semata-mata melalui agama atau kepercayaan tradisional. Dalam tamadun Barat, manusia dianggap sebagai makhluk yang mempunyai akal untuk berpikir secara logik dan rasional. Oleh itu, setiap keputusan dan tindakan mestilah disokong oleh bukti, fakta, dan pemikiran yang munasabah. Selain itu, mereka juga menekankan hak individu dan kebebasan. Bagi masyarakat Barat, setiap individu mempunyai hak untuk bersuara, berpikir, dan membuat pilihan sendiri tanpa dipaksa oleh pihak lain. Konsep ini menjadi asas kepada sistem sosial dan politik mereka, yang menekankan kebebasan pribadi dan tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Etika Barat juga berpandangan kepada akal, logik, dan sains. Mereka percaya bahwa kemajuan moral dan sosial dapat dicapai melalui pengetahuan serta penyelidikan ilmiah. Nilai-nilai seperti kejujuran dalam penyelidikan, objektiviti, dan keinginan mencari kebenaran dianggap sebagai prinsip etika yang tinggi dalam tamadun ini. Seterusnya, mari kita lihat sumbangan peradaban Barat kepada dunia. Salah satu sumbangan terbesar ialah dalam bidang sains dan teknologi modern. Kemajuan yang dicapai melalui revolusi industri telah mengubah cara manusia hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Daripada penciptaan enjin uap, mesin, komputer, hinggalah kepada internet, semua ini telah membawa perubahan besar kepada dunia. Selain itu, tamadun Barat juga memperkenalkan konsep demokrasi dan politik rakyat. Sistem ini memberi peluang kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara adil dan terbuka. Demokrasi menjadikan suara rakyat penting dalam menentukan hala tuju negara, serta menegakkan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Seterusnya, sumbangan penting lain ialah dalam bidang pendidikan modern dan ekonomi kapitalis. Sistem pendidikan Barat menekankan penggunaan akal, penyelidikan, dan pemikiran kritikal. Melalui sistem ini,
banyak universiti dan pusat ilmu ditubuhkan untuk melahirkan masyarakat yang berpengetahuan dan inovatif. Dari segi ekonomi pula, sistem kapitalis memberi peluang kepada individu untuk berusaha, berniaga, dan meningkatkan taraf hidup melalui persaingan yang sehat. Kesimpulannya, Tamadun Barat telah membawa banyak perubahan besar kepada dunia melalui perkembangan ilmu, teknologi, dan sistem sosialnya. Walaupun berbeza dengan tamadun Melayu dari segi asas etika, keduanya tetap berkongsi tujuan yang sama, yaitu untuk membentuk masyarakat yang maju, rasional, dan berperadaban yang tinggi. Sekian pembincangan saya, terima kasih. Salam sejahtera dan salam hormat. Nama saya Chris dan saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami dengan tajuk kecil saya, yaitu nilai-nilai murni dan kod etika dalam tamadun barat. Pertama, mari kita lihat nilai-nilai murni yang diterapkan dalam tamadun barat. Antara nilai utama yang menjadi teras kepada tamadun ini ialah kebebasan dan hak asasi manusia. Dalam masyarakat barat, setiap individu dianggap mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat, membuat pilihan, dan hidup mengikut kepercayaan sendiri selagi tidak menjelaskan hak orang lain. Nilai ini menjadikan masyarakat barat sangat menekankan keadilan dan kesamarataan dalam sistem sosial serta undang-undang mereka. Selain itu, tamadun barat juga sangat menghargai rationality dan ilmu pengetahuan. Mereka percaya bahawa kemajuan manusia bergantung kepada keupayaan akal untuk berfikir secara logik dan mencari kebenaran melalui penyelidikan. Oleh sebab itu, banyak penemuan besar dalam bidang sains, perubatan, dan teknologi lahir daripada cara berfikir yang rasional dan terbuka. Nilai berikutnya ialah keadilan, kemajuan, dan inovasi. Tamadun Barat menekankan bahawa setiap individu berhak mendapat peluang yang sama untuk maju dalam kehidupan. Sikap terbuka terhadap perubahan dan semangat untuk mencipta sesuatu yang baru telah menjadikan masyarakat Barat lebih dinamik dan sentiasa bergerak ke hadapan. Seterusnya, kita lihat pula kepada kod etika dalam tamadun barat. Kod etika ini menjadi panduan kepada tingkah laku masyarakat supaya kemajuan tidak mengabaikan nilai moral dan tanggungjawab sosial. Antara nilai penting dalam kod etika barat ialah integriti dan kejujuran dalam kehidupan. Integriti bermaksud mengekalkan prinsip moral yang kukuh walaupun dalam keadaan yang sukar. Masyarakat Barat percaya bahawa kejujuran adalah asas kepercayaan, sama ada dalam bidang pekerjaan, perniagaan atau hubungan sesama manusia. Nilai seterusnya ialah tanggungjawab sosial dan terhadap alam sekitar. Mereka sedar bahawa kemajuan teknologi dan ekonomi boleh memberi kesan kepada masyarakat dan bumi. Oleh itu, banyak dasar dan gerakan diwujudkan untuk melindungi hak pekerja, membantu golongan lemah, serta menjaga kelestarian alam sekitar. Akhir sekali, tamadun barat juga menekankan kebebasan dengan batas moral demi kesejahteraan bersama. Walaupun kebebasan adalah nilai utama, ia tetap perlu disertai dengan tanggungjawab dan pertimbangan etika. Mereka percaya bahawa kebebasan tanpa batas akan membawa kepada kekacauan, maka setiap individu mesti bertindak dengan penuh kesedaran moral. Kesimpulannya, nilai-nilai murni dan kod etika dalam tamadun barat menonjolkan keseimbangan antara kebebasan dan tanggungjawab. Nilai seperti rationality, kejujuran, dan tanggungjawab sosial bukan sahaja mendorong kemajuan tamadun mereka, tetapi juga memberi inspirasi kepada dunia untuk membina masyarakat yang lebih adil dan beretika.